kita akan beralih pula kepada segmen kita yang seterusnya, iaitu slot kita yang ketiga, di mana kita punya speaker pada slot kita yang ketiga adalah Encik Dawen Jiwan, di mana beliau merupakan pemelihara hutan kanan, hutan tani dan hutan masyarakat bahagian hutan sosial Jabatan Hutan Sarawak, di mana perkongsian beliau adalah berkaitan dengan polisi dan perundangan industri gaharu di Sarawak. So saya tahu dalam ni rata-rata di antara kita seluruh Malaysia, ada Sabah, ada Sarawak, ada Semenanjung. So kita dengarkan bersama yang akan disampaikan oleh Encik Dawen Jiwan berkaitan dengan polisi dan perundangan, iaitu polisi panduan polisi industri gaharu di Sarawak. Dipersilakan. Okey, terima kasih moderator. Jadi terima kasih juga kepada MTIP atas jemputan kepada Jabatan Hutan. Jadi untuk pembentangan saya, sekretariat masuk slide sudah. Sudah. Sorry, saya tidak. Okey, ini kandungan saya punya presentation. Jadi apa yang saya mau kongsi bersama ialah dari segi slide nombor 3. Jadi untuk pendahuluan dia, jadi saya mau menyatakan bahawa di Sarawak ada yang seperti disebut tadi oleh pembentang awal, jadi ada 5 spesies untuk Semenanjung, tapi untuk Sarawak kita ada spesies Malacanthus, kita ada spesies Microcarpa dan spesies Beccriana. Dan masa saya buat kerja di lapangan, orang kampung juga ada cakap garu duduk. Kecil-kecil dia sudah ada garu, trust. Jadi itu yang saya belum tahu. Dalam literature ada disebut Acroleria apiculata, tapi belum dapat disahkan lah. Jadi satu lagi, true garu yang dulu-dulu in the early 1930s yang kita sudah ekspor adalah garu buaya, yaitu spesies Etoxylon. Jadi itu yang dimaksudkan kalau sebut garu-garu di Sarawak lah. Jadi kalau ikut nama tempatan dia ialah karas ataupun tabak. Okey, jadi next slide dari segi sejarah garu di Sarawak. Saya sudah buat pembentangan berkenaan dengan tren eksploitasi garu di Sarawak. Jadi saya dapat maklumat bahawa in the 1930s dalam rekod perdagangan garu kita sudah jual garu itu. Jadi garu yang saya tunjuk dalam slide sekarang ini ialah tren pengeksportan garu dari Sarawak. Jadi kita banyak ekspor kalau dikaitkan dengan pengeksportan ada berkaitan dengan Indonesia dan yang jiran sebelah kita Kalimantan, dan ada juga kaitan dengan penerokaan hutan dari segi pembalakan. Dan seperti yang kita ketahui memang dari segi market demand forces itu yang banyak menentukan lah. Jadi okey, ini yang saya boleh kongsi dengan. Okey, dari segi encounter ataupun perjalanan saya dalam projek garu ini, saya dalam SFC melakukan projek garu dalam spesies Etrus mulai 2004. Jadi dari situ saya melalui perjalanan pergi ke ulu-ulu buat survei-survei. Jadi inilah garu-garu yang saya temui lah. Tapi masa itu tak ada duit lah untuk beli. Ada yang mahal-mahal, jadi orang kampung pun sudah simpan sebagai trofi koleksi mereka. Next. Ini dia di mana ataupun kemuncaknya orang betul-betul bersemangat tanam garu. Jadi cerita garu ialah kita ada seminar garu pertama di Vietnam 2004. Lepas itu seminar garu kedua di Bangkok 2006. Jadi lepas itu orang kempen berminat sudah dengan garu. Di Sarawak pun macam yang ditunjukkan di sini, orang cakap garu sebagai selain daripada itu garu menjadi satu source of income untuk orang di pendalaman. Okey, next. Jadi
ini perkongsian saya dari segi bagaimana Jabatan Hutan mendapat menang dalam anugerah High Performance Team di kawasan sensitif yaitu dekat sempadan Indonesia. Di atasnya ialah Batang Air National Park dan Lanjak Intimau Wildlife Sanctuary yaitu habitat untuk orangutan, dan di bawah itu ialah Hydrodam Batang Air. Jadi disebabkan projek kawasan itu ialah satu tempat habitat orangutan, jadi kita original intention was untuk buat Garu sebagai alternative source of income kepada orang kampung. So that was what the plan. We have to look at untuk bagaimana daripada mengacau atau menghabitat hutan, orang kampung terlibat dengan penanaman Garu. Sebab kawasan itu asalnya orang kampung meneroka dari segi pindah. Jadi itu memang hak mereka. Jadi dengan projek yang kita jalankan kerjasama dengan international agency. Next slide. Nah, ini next slide itu okey. Inilah kita NBOS Sarawak lah, strategic partnership, ada WWF, ada WCS, Sarawak Energy because ada Hydrodam catchment. Jadi dengan semua orang yang terlibat kita dapat menang dari segi gunakan Garu sebagai strategi untuk prevent disturbance of orangutan habitat di Batang Air. Next. Jadi produk-produk yang dihasilkan ialah kita hasilkan teh Garu, dan dari segi inokulasi kita belum lagi. I think we are working together dalam proses perbincangan dengan Frame lah untuk membantu dari segi apa produk seterusnya boleh didapat di tempat ini. Selain daripada side project dia ialah side income orang kampung ialah dia punya tourism. Okey, sekarang baru saya masuk pada dia punya peraturan dan perundangan. Okey, dalam Sarawak kita ada Ordinans Perlindungan Hidupan Liar 1958 dan ada amendment 1998. Jadi di sini Controller of Wildlife sebelum itu ialah Jabatan Hutan sehingga 2019. Jadi sekarang ini mulai 1 Januari 2020 ialah di bawah Sarawak Forestry Corporation. Jadi mereka yang Controller of Wildlife. Jadi di sini ada perubahan dari segi perundangan ya. Oke, next. Apa yang perincian dari segi perundangan di sini ialah bagaimana Agraria termaktub dalam Wildlife Protection Ordinance seperti yang saya sebut tadi. Dan untuk Sarawak, kuota bagi pengeksportan Garu ialah 5,000 kg ataupun 5 tan. Dan di sini kita masukkan juga Ethoxylon sympatalum, iaitu Garu Bayak. Dan untuk pengetahuan semua, Garu Bayak ini dulunya masa kita ekspor awal dulu decoy true Garu, jadi mereka gunakan untuk cremation. Yang macam Hindu tu dia bakar mayat guna campur dengan inilah bagi yang boleh mampu lah. So that is the main use of Ethoxylon sympatalum. Memang dia keras tapi I think for security banyak saya tengok pangkat orang tentera yang pangkat tinggi dia gunakan satu macam congkak apa nama dia. Dia gunakan Garu. Jadi that tongkat kalau digosok-gosok dengan panas you can smell and ada fragrance. Itulah Garu Boyak jugalah. Next. Seterusnya, slide seterusnya. Okey, ini spesies-spesies yang dinyatakan tadi dah. Ethoxylon masuk di mana boleh didapati ada dalam kawasan Diprokap di Kerangas. Agraria Bakriana ni di sini dia panggil Garu babi disebabkan the formation of Garu is when the wild boar rub the body against the akar or pijak akar. Ini selalu terjumpa di sungai. Spesies yang daun dia halus, jadi itu yang banyak didapati. Jadi ada juga yang dipanggil Garu ramin juga, Garu melintang. Jadi itu termasuk dalam spesies juga. Jadi itu yang orang tempatan pernah bawa ini Garu Bayak, Garu ramin. Jadi bagaimana itu dibezakan, dia ada formation, ada fragrance. Next.
Oke, proses permohonan lesen berkaitan yang termaktub dalam Wildlife Protection Ordinance. Jadi, oke, next. Jadi saya mau ceritakan di sini siapa yang menyimpan garu sebagai trofi simpanan di rumah, dia perlukan dapat permit RM10. Nah, seperti di sinilah setahun. Kalau mereka yang perlu cari dalam hutan, menanam ataupun menjual, jadi mereka perlukan dapat lesen membayar RM100 setahun di bawah Commercial Wildlife Farm. Kalau pergi mencari dalam hutan dapat RM100 satu tahun juga. Oke. Jadi ketiga ialah pengeksportan ataupun pengimportan. Ini dia punya lesen, dia kena bayar RM5 1 kilo. Jadi dari segi grading kita belum ada perincian dari segi grading. Grade A apa mau bayar, tapi we fix the rate at RM5 per kg. Jadi and the fourth one is this CITES nah. Jadi perlu bayar RM10 untuk permit. Jadi untuk makluman semua bagi orang Sarawak, urusan ini semua kena pergi ke Sarawak Forestry Corporation dekat office mereka headquarters di Batu Tujuh. Dekat Batu Tujuh lah. Oke. Next. Jadi lesen menjual. Jadi perdagangan. Ini next. Ini saya secara ringkasnya mau tunjuk dengan semua yang berkaitan apa barang mau diisi nah. Jadi statistik penjualan tidak banyak lah. Next. Seterusnya ini oke. Tidak banyak dari segi kutipan untuk kerajaan 6 saja lesen 2012 dan yang paling banyak 2014 ada 14 lesen untuk pergi cari garu dalam hutan. Next. Jadi ini ialah apa-apa ya lesen mengambil garu dari hutan tadi yang seperti disebut pemohon itu perlu ada tunjuk IC, bawa IC, peta kawasan macam satu lesen permohonan itulah, surat pengesahan dari pemilik tanah kawasan ataupun daripada lesen pembalak. Next. Jadi kalau mengutip garu daripada bukan ditanam lah. Ini tidak banyak orang yang, tapi hakikatnya memang ramai juga lah bagi orang di pendalaman, orang di usaha, terutama untuk penan, mereka memang pergi mencari garu. Jadi dalam kes ini collectors tidak memohon terlalu jauh. Jadi traders yang akan memohon lesen lah menyatakan dari mana sumber dia dapat garu itu. Next. Oke, ini bagi pengeksportan. Jadi apa yang dalam lesen itu terkandung adalah lesen sah permit perdagangan antarabangsa yaitu mendapat CITES dan itu saja. Jadi perlu pergi ke SS juga lah. Next. Oke, dari segi rekod pengeksportan ini tidak banyak juga lah. Dari segi berat ya. Di awal tadi kita ada 1000 kg, jadi di sini kita cuma yang paling banyak ialah 400 kg ya 2012. Next. Ini yang saya maksudkan tadi nah itu garu buaya. Masa saya buat kajian ini di kawasan Beringin, memang dia stockpile garu buaya nih. Apa yang harga ini ialah RM2 saja. Jadi apabila tiada pembeli, mereka terus simpan juga dalam kolam. Tapi kegunaan dia sebab secara sengaja tanpa inoperasi, kayu ini wangi. Jadi itu digunakan untuk cremation dengan sekai itu colok, pembakaran colok. Next. Oke. Bagi penginputan hampir sama dengan pengekspor tadi lah. Teruskan. Untuk mengimport kayu garu, saya ceritakan di awal tadi, kebanyakan bergantung dengan sumber daripada Kalimantan. Jadi itulah sumber-sumber source of garu yang terdapat di Sarawak lah. Jadi berat yang diimport paling banyak ya hampir 1.000 kilo saja lah itu dalam 2012. Next. Lesen untuk pembiakan ataupun komersialan. Ini dia.
Kalau orang yang mau buat permohonan lesen, di sini yang dinyatakan ialah sekarang ini, tahun ini kita ada lesen for planted forest. Minimum ialah 100 hektar. Jadi untuk commercial wildlife farm tidak minimum, tapi mereka kena sediakan kertas kerja, salinan surat tanah, plan tanah, maklumat tentang anak benih, dari mana sumber dia, untuk traceability. Okey, jadi jika permohonan dari syarikat, mereka hendaklah menyertakan dokumen-dokumen syarikat. Jadi di sini kalau saya dapat sentuh isu di sini adalah kebanyakan orang yang tanam kayu karas ini ialah NCR, orang tempatan, native, tapi tanah mereka tidak berdaftar. Itu yang mereka tidak dapat membuat registration. Itu satu isu yang belum lagi diselesaikan. So, perusahaan perlu mendapat macam di sini ya, plan cadaster, land survey. Jadi kalau kawasan itu bukan hak milik mereka ataupun belum disukat, memang tidak ada pemilikan. Jadi itu yang mereka tidak dapat mendaftar. Jadi kalau mereka yang tanam dalam NCR tidak dapat daftar, jadi tidak masuk dalam rekod kita orang lah. Itu yang dari segi legalitinya memang di luar sana ramai yang sudah tanam lah. Next. Ini rekod yang saya dapat kumpul lah. Bagi Jabatan Hutan, kita setakat 2017 kita tanam 50 hektar, tapi 2-3 tahun yang lepas mungkin peningkatan sudahlah. Jadi next. Oke. Jadi untuk penanaman garu secara komersial di sini ya, kalau kita mau lihat daripada bilangan pemohon ini, berarti memohon banyak ya, 19 orang saja. 19 pemohon syarikat dan bukan syarikat. Jadi dikira dalam keluasan 700 hektar lah yang telah menanam dalam anggaran 500.000 pokok. Oke, seterusnya. Jadi seterusnya adalah tempat lokasi penanaman dilakukan lah. Selangau yang dilakukan oleh one of the big timber company. Yang lainnya ialah on small scale. Okay, we have company next. Di kawasan Long Imang itu ialah satu site project untuk itu data log yang dari frame itu. Jadi mereka masih ongoing lah memantau project itu. Jadi seterusnya adalah gambar-gambar di mana lokasi project lah. Ini project pemulaan yang saya lakukan di Sabah, hutan simpan Sabah dulu, when I was doing this habitat management of species at risk, di mana garu adalah salah satu spesies. Jadi di sini saya menanam garu dengan bintang HIV itu, selang-seli lah. Next. Ini yang Hope Biotech company Bionexus pertama di Sarawak untuk garu. Jadi these people they brought in this the species from China and they partner with the garu expert in China, and that's why they got the Bionexus status. Next. And this company also partner dengan ACDC untuk menggunakan pakai kawasan mulberry yang telah terbiar, jadi dia sekarang convert that area untuk tanam dengan garu dekat Lundu. Next. Ini yang uniknya. Di Selangau kita melawat dan di mana they brought in the Taiwanese ataupun pakai bamboo stick untuk buat inoculation, and on the top dia yang pakai macam plastik itu that local boy, saya tahu dia 10 years ago, and then dia tunjuk teknik-teknik yang dia buat. Lepas itu dia beritahu yang his own method dia boleh dapat grade A yang dia jual. Jadi kita inilah survey yang telah dibuat dan melawat site project site. Next. Ini one of the project site dekat Kuching. I think this group, this individual sudah partner dengan one of the APC itu Asia Plantation juga lah. Next.
Ini Beckeriana lah, dia punya biji berlainan dengan Microcarpa malacensis. Ini yang saya coba buat inoculation lah, tapi sudah overdose, mati sudah pokok itu, menggunakan the technique from this somewhere China. Next. Oke, ini yang saya beritahu tadi. Oke, if you have to apply for Garu license, ini tempat control of wildlife di Kota Sentosa. You have to contact deadline starting from 2020 lah. Next. Okay, now we go to the issues of R&D apa yang berkaitan di Sarawak. Jadi apa yang saya lihat di sini ialah satu ialah isu pengiktirafan tanah yang saya sebut awal tadi lah. Kedua is pendidikan dan pengkomersialan, dan ketiga is penggredan. Jadi orang sudah memang dia cakap, okay, I have Garu, but at what price? Itu yang kita dapat tentukan lah. Next. Okay, this is the project site di Long Bidian yang saya terlibat dulu 1999 to 2003 untuk under community project. Jadi mereka menanam Garu semua, and this fellow yang duduk itu, he has been involved in Garu trade for the last 30 years. Jadi dia berkongsi pengalaman dia, how these people from Singapore dulunya, they send their representative as a grader untuk datang deal dengan mereka, tapi sekarang ini because they develop the trust, jadi tidak perlu lagi send dia punya, and they just deal direct. Itu yang satu yang diceritakan from this fellow lah. Next. Oke. Jadi dari segi penyidikan pengkomersialan, sebab saya pioneer untuk menceritakan Garu, jadi orang sudah mengatakan, you sudah cakap you promote Garu, tapi where is the best inoculation? Itu yang that question has been asked to me lah. Jadi who can give the best inoculation? Jadi saya sendiri memang saya beli sampel, inoculate, test my own, tapi that's why that is managing the expectation of people yang terlibat dengan peladangan Garu ini. Kalau sekadar untuk buat chips ataupun buat colok, I think not an issue. Tapi when people expectation is untuk dapatkan grade yang tertinggi macam itu yang menyebabkan mereka kecewa lah. Next. This is the mind map carta bagi kalau mau corroborate on Garu research. Saya lihat lah. Tapi saya dalam masa beberapa tahun, lebih 10 tahun, belum juga dapat understand full concept. So that's why collectively, I think for Malaysia, we should be able to address sebagai as a group ataupun apa spesies-spesies. Like Encik Jamak dia cakap, here stated on inoculation daripada pelbagai spesies, and then narrow down pada 3, tapi spesies yang mereka test di sana belum masuk kepada spesies within Sarawak punya location. Jadi mungkin ada effect of this microclimatic lah. Jadi itu yang kita boleh lihat juga. Jadi saya mengalung-alungkan MTIB kalau dapat extended research yang di narrow down kepada 3 inoculum itu yang bagus, kita boleh buat and test untuk spesies yang ada di Sarawak. Next. Ini yang isu at the international level lah. Sebab mengharapkan Garu daripada hutan asli memang itu very rare sudah. Tapi from the natural forest, from the planted forest, apa yang harus kita lakukan? So untuk membuat promosi dan insentif itu semua, these are the few aspect. I think lepas ini ada pembentangan daripada MTIB, jadi saya harap that sort of assistance boleh extend to Sarawak lah. Next. Ini because saya whoever cakap yang dia ada inoculation bagus from Taiwan ke, from West Malaysia ke,
I said, okay, boleh test on my trees at the farm. Tapi in most cases, banyak sacrifice lah. Kayu-kayu yang saya sudah tanam, diorang overdose kah, mati kah. So itu costly experience lah. Next. Ini yang tadi saya disebut. Nah, ini saya dapat when I was involved dengan penggradan documentation di awal bila tahun dulu di West Indonesia. Jadi apabila orang lihat ada pricing macam ni, wah, saya punya garu grade A. Jadi sekarang I think that presentation by to Senanjung tadi menunjukkan okay, sudah pakai color coding semua tu, mungkin itu yang boleh dipakai lah, kena pakai untuk policy. Okey, ini apabila saya pergi ke B Warehouse Singapore, jumpa dengan Dat Anthony Ang, apabila dia menyatakan bahawa di Singapore kita boleh proses apa-apa permohonan within 30 minutes. Jadi bagaimana kita di Malaysia, macam di Sarawak kadang-kadang 1 bulan, 2 minggu baru dapat we approve. So kita mau cakap di mana traceability, di mana tempat ladang semua itu lah. Ataupun kalau daripada hutan asli itu lagi susah. Next. Ini dari segi penglibatan 2006 sampai sekarang apa sudah jadi. Jadi okey, dari segi kalau membuat garu sebagai satu strategi dalam penghijauan, okey. Jadi tapi apa yang kita mau bawa di sini ialah how to approach garu for rural transformation, socio-economic livelihood. Itu yang kita mau melihat lah. Next. Jadi saya ingat itu saja tadi perbentangan saya lah. Jadi terima kasih kepada MTIB dan Jabatan Hutan yang telah memberi peluang kepada saya sebagai pembentang untuk webinar ini. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Dawen Jiwan di atas penyampaian yang telah pun dikongsikan berkaitan dengan polisi dan perundangan polisi industri gaharu di Sarawak. Beliau merupakan pemelihara hutan kanan, hutan tani dan hutan masyarakat bahagian hutan sosial Jabatan Hutan Sarawak. Baik, Encik Dawen, kita ada satu soalan yang ingin diajukan bagi soalannya adalah berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk pengimportan? Kira kalau nak import kayu gaharu daripada Sarawak nak pergi Semenanjung, berapa tempoh masa dia? So mungkin boleh Encik Dawan jawab, silakan. Okey. Kalau daripada Padang, saya ingat no problem. Itu boleh diproses dalam seminggu ataupun 2-3 hari lah. Tapi kalau punca dia ialah daripada hutan, itu yang pihak enforcement perlu dapat kepastian lah. Jadi itu saya dari segi natural forest punya, kalau tutup mata saja, tutup mata. Jadi that is the issue we are facing. Realitinya ialah kalau daripada natural forest dia ada permit ke tidak? Kalau dia ada permit, okey. Jadi saya sendiri encounter that sort of situation. Okay, people said I'm collecting garu daripada hutan sini, tapi saya nak beli. Nanti kalau saya jual, okay, dari mana source you dapat? So that's why natural forest punya source. Kalau the originator dapat pohon lesen, okay, senang. Tapi kalau tiada lesen, itu yang agak masalah sikit lah. Jadi itu saja. Saya ingat dari ladang no problem lah. Okey, baik, terima kasih Mr. Dawan. Dan kita ada satu lagi soalan terakhir untuk Mr. Dawan punya segmen, di mana soalan ini merupakan soalan yang terus kita nak tanya kepada Mr. Dawan. Tuan, harga 25,000 per kilo nampak menarik,
Tapi dalam pandemik COVID-19 ini, adakah harga itu maintain lagi, masih lagi remain ataupun turun? Sebab kita tahu sekarang ni masing-masing terkesan dan kita tengok umrah dengan haji pun on low demand dan sebagainya. So mungkin Mr. boleh respon, silakan. Okay. Terima kasih. Itu slide saya tadi saya ambil daripada JPSM punya itu grading lah. Jadi sama skala 25,000 kalau ikut based on saya sendiri ada bantu kawan jual 5 kg super grade. Tapi apa yang satu ketul itu apabila kita simpan dalam air, tunjuk buat tenggelam, ada bau, and then hantar dengan gambar dengan orang China, dia lihat, oh ini super, dia terus datang. Tapi through another broker di Kuching, dia beli at 15 kg, 15,000 per kg. Jadi satu ketul yang 55 itu ada 70,000 lah. Tapi just last 2 months saya pergi ke Ulu. Jadi there was one story by that fellow yang 30 years in the business. He said daripada satu pokok yang dia harvest, dia boleh dapat daripada hutan lah. Dia boleh dapat 700,000+ satu pokok. Jadi dalam satu pokok itu bermacam-macam different grades lah. Jadi itulah kalau if that fellow orang yang sudah lama terlibat dengan Garuh, dia tahu dia punya market, so he knows the grading. Tapi macam kita yang baru ni tidak, that our buyer contact masih tidak tentu dari segi grading, itu yang saya pun tidak berani terlibat dengan jual beli ni. Seperti yang this fellow yang saya ada di Sarawak ada 60 lesen untuk trader. Tapi apabila saya buat survey, jadi dia beritahu don't involve dengan trading, it burn you out, dia cakap. So in most cases, kalau tidak ada that kind of long established relationship, memang harga beli you dengan orang lain, harga jual you itu subjektif juga. Itu yang jadi isu. Okey. Okey, Mr. Dewan, terima kasih banyak. Tapi tadi saya cakap dua. Tapi ada satu lagi soalan yang menarik sebenarnya yang kita pick up untuk kita nak tanya sebagai soalan terakhir untuk Mr. Dewan punya segmen. Okey, kalau kata sebab Mr. Dewan kita tahu your specialty dekat Sarawak kan. So apa beza sebenarnya spesies gaharu yang ditanam dekat Sarawak dengan yang ada dekat Semenanjung? Silakan. Okey. Kalau ikut spesies asal tadi yang Malacanthus, Microcarpa, Beckeriana. Jadi masa saya terlibat dengan cuti tanpa gaji lah, membuka ladang di Semenanjung, saya kebanyakan tengok kalau wild punya dekat Dangi Negeri Sembilan tu, banyakkan Malacanthus daun-daun lebar besar. Tapi kalau di Sarawak kebanyakan tempat kalau yang di bukit-bukit itu is Microcarpa, daun halus, buah biji pun halus. And then kalau yang Beckeriana, dia tidak pokok, dia tidak macam banyak berdahan. Tapi itulah Beckeriana ni kebanyakan di tepi-tepi sungai. Jadi di Semenanjung saya belum jumpa Beckeriana masa saya buat kerja tu, tapi kebanyakan Malacanthus dengan Hilta lah apabila pergi ke Kuala Pilah. Jadi untuk spesies garu duduk itu yang satu yang kalau pergi ke Ulu Baram area banyak tercipta garu duduk tanpa inoculation. Kalau betul-betul jadi daripada akar sampai ranting-ranting jadi, tapi pokok dia tidak besar. Itu yang saya belum dapat melawat atau melihat pokok-pokok itu lah. Okey, kalau itu spesies, kalau segi endemiknya, tapi sekarang orang sudah introduce Subintegra, Krasna, apa nama lagi, Sinensis, yang di Sarawak pun sudah semua itu sudah masuk sudah. Okey, baik. Terima kasih kepada Mr. Dewan Jiwan, iaitu pemelihara hutan kanan, hutan tani dan juga hutan masyarakat, bahagian hutan sosial Jabatan Hutan Sarawak, di atas perkongsian berkaitan polisi dan juga perundangan polisi industri gaharu di Sarawak. Banyak sebenarnya info yang kita dapat kepada semua peserta-peserta seminar kita berkaitan dengan penanaman gaharu dan juga proses-prosesnya di Sarawak. Dan kita nak ucap terima kasih sekali lagi di atas
semua info-info yang diberikan, dan terima kasih juga kerana menjawab soalan-soalan yang telah pun diajukan oleh peserta-peserta seminar kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak beralih kepada slot kita yang seterusnya, iaitu slot kita yang keempat, di mana ini bukan slot kedua terakhir sebelum kita berehat, tapi pastinya banyak lagi info-info yang menarik yang akan kita kongsikan. Kalau tadi kita mendengar perkongsian berkaitan dengan industri gaharu di Sarawak, ini kita nak beralih pula kepada yang ada di Sabah. Okey, baik, kita nak dengarkan Jabatan Hutan Perhutanan Sabah, di mana beliau akan berkongsi berkaitan polisi dan perundangan, panduan pendaftaran penanaman, dan juga bersama dengan Ahsan Baharun. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin sahkan, boleh dengar suara? Halo, boleh dengar? Okey. Dengar tuan. Okey. Silakan. Okey, sebagaimana yang dimaklumkan oleh tuan moderator, saya punya penyampaian saya adalah berkaitan dengan panduan pendaftaran, penanam dan prosedur perdagangan produk kayu gaharu di Sabah. Jadi okey, next. Okey. Taklimat ini akan memberikan penerangan tentang panduan mengenai prosedur pendaftaran penanam kayu gaharu, proses permohonan dan pengeluaran produk kayu gaharu serta panduan permohonan ekspor, pengeksportan semula dan import produk kayu gaharu di Sabah. Jadi slide seterusnya. Okey, sedikit latar belakang mengenai industri kayu gaharu di Sabah. Mulai tahun 2004, kesemua jenis pengeluaran dan ekspor kayu gaharu dari Sabah adalah diharamkan, terutamanya daripada hutan simpan dan juga tanah kerajaan, kecuali yang ditanam ataupun yang ditumbuh secara semula jadi di atas tanah bermilik ataupun tanah bergeran. Ini menjadi sebagian polisi Jabatan Perhutanan Sabah juga lah, bagaimana kita membuat pemantauan. Jadi hanya yang dibenarkan adalah pengeluaran serta ekspor yang sumbernya diperoleh daripada tanah bergeran yang ditanam dan juga yang tumbuh semula jadi. Seterusnya, keperluan untuk setiap pemindahan sumber gaharu ini mestilah diiringi dengan pas memindah ataupun removal pass yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan Sabah. Dari segi mandat sebagai MSITIS, Jabatan Perhutanan Sabah sebenarnya masih sangat baru dalam soal peranan yang dipertanggungjawabkan kepada kami lah sebagai MSITIS, bermula pada 1 November 2019. Mandat daripada yang diperoleh daripada KETSA ataupun Kementerian Tenaga dan Sumber Asli melalui pindahan jadual pertama dan jadual kedua Akta 686. Jadi bermula tarikh 1 November hingga 2019 sehingga sekarang usia lebih kurang setahun 3 bulan mandat yang kami pegang pada ketika ini. Kemudian untuk melaksanakan mandat ini, keperluan kami adalah untuk mewajibkan pengusaha gaharu mendaftar sebagai penanam gaharu. Kemudian kita juga akan
pastikan kita akan memastikan kesemua pengusaha Garu sentiasa mematuhi prosedur pengeluaran kayu Garu dan juga mendaftar sebagai pengimport dan pengekspor. Next. Jadi tujuan pendaftaran penanam pokok Garu sebenarnya objektif ini memang umum lah untuk Malaysia di bawah Akta 686 di semua wilayah di Malaysia pun menggunakan pakai mempunyai objektif yang senada ataupun lebih kurang sama, yaitu untuk mematuhi peraturan Akta 686. Kemudian dari sudut pengawalan perdagangan, keperluan untuk mematuhi convention CITES lah. Selain daripada itu, untuk di peringkat negeri Sabah pula, undang-undang yang kita guna pakai untuk mengendalikan aktiviti penanaman ataupun industri Garu di Sabah adalah Enactment Hutan 1968. Jadi akta-akta ini, kesemua akta ini bergabunglah. Kami menggunakan pakai kesemua akta ini dalam mengendalikan aktiviti ataupun menguatkuasakan aktiviti berkaitan CITES di Sabah. Next. Syarat pendaftaran dia penggunaan borang JPHTN/CITES 01. Yang ini saya rasa ini spesifik untuk Sabah. Mungkin lain-lain wilayah menggunakan pakai nama borang yang berlainan. Ini spesifik untuk Sabah. Keperluan dokumen lain, salinan kad kenalan, perakuan pendaftaran syarikat, dokumen sumber balak, sumber bekalan anak pokok, salinan hak milik geran tanah, yang ini saya rasa umum untuk semua wilayah di negeri Sabah. Okay, next. Ini pun umum juga untuk kesemua prosedur pendaftaran penanam di seluruh Malaysia. Okay, next. Yang ini pun umum juga, seluruh Malaysia menggunakan pakai kadar iuran sebegini dengan sebagai satu bentuk pengawalan lah untuk kita membezakan keperluan untuk didaftarkan dengan mengenakan bayaran iuran ataupun mengecualikan bayaran iuran pendaftaran. Kita ada limitasi untuk dirian pokok yang ditanam dan juga keluasan tanaman. Okay, next. Salaku pendaftaran. Yang ini straightforward, setahun. Tempoh laku ataupun tempoh usaha dia setahun. Okay, very straightforward. Okay, we move to next slide. Penambahan kawasan tanaman. Keperluan untuk ataupun prosedur ataupun kriteria untuk penanam-penanam yang berhajat untuk menambah kawasan tanaman. Inilah keperluan-keperluan yang perlu dipatuhi. Di sini penggunaan borang JPHTN/CITES 02. Okay. Selebihnya tu samalah. Kesalahan tidak berdaftar, ini di bawah Section 14. Yang ini Akta 686, ini straightforward. Secara umum seluruh Malaysia menggunakan pakai section begini, bentuk kesalahan begini, dan hukuman-hukuman yang bakal dikenakan lah kepada sekiranya melakukan suatu kesalahan. Okay. Next. Panduan permohonan dan pengeluaran bagi kayu Garu di Sabah. Jadi objektif kita memang kita bermula pun agak baru, kita baru
tak sampai 2 tahun. Jadi kita all out untuk memberi ataupun keutamaan kepada memberi informasi yang betul kepada semua pengusaha-pengusaha garu di Sabah. Selain penanaman, selain keperluan mendaftarkan ladang tanaman, kita juga akan memastikan semua pengusaha garu di Sabah sentiasa aware ataupun sentiasa memahami dan juga tahu prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi oleh setiap penanam. Jadi antara perundangan-perundangan, inilah antara perundangan-perundangan yang kita guna pakai untuk negeri Sabah. Kita memang mempunyai enactment hutan yang tersendiri, yaitu enactment hutan 1968 dan juga enactment hutan kayu 2015. Akta 686 ini akta saitis lah. Kita semua wilayah di Indonesia menggunakan akta ini. Keperluan untuk mematuhi prosedur pengeluaran hasil hutan sedia ada. Ini di bawah ini penggunaan borang 2B lesen untuk mengeluarkan kayu garu. Ini di bawah enactment hutan 1998 dan juga pekeliling yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanahan. Next. Syarat untuk menjadi pengusaha garu. Pengusaha garu perlu mempunyai lesen kilang memproses produk garu yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanahan Sabah. Itu antara syarat pertama, dia mesti berdaftar sebagai pengilang. Yang kedua, dia mesti berdaftar di Jabatan Pertanahan sebagai penanam atau pembekal. Oke, next. Syarat-syarat dalam kilang memproses kayu garu ditanam. Oke, ini keperluan-keperluan nih. Biasanya apabila pengusaha garu telah mempunyai lesen kilang memproses kayu garu, keperluan untuk mematuhi penghantaran laporan bulanan setiap bulan, kita spesifik untuk kayu garu kita namakan sebagai laporan bulanan Appendix 19. Ini untuk spesifik bagi garu lah. Jadi kegagalan menghantar laporan, kita ada punishment dia ataupun kita kenakan fine ataupun denda sebanyak RM500 per detection. Jadi semua pengusaha garu perlu dan wajib untuk menghantar laporan setiap bulanan untuk Appendix 19. Perlu juga memasang dan mempamerkan papan tanda pada pintu masuk kilang. Ini keperluan untuk kita terus nampak mana-mana kilang garu, kita boleh kesan daripada papan tanda yang dipamerkan di kilang. Dia berbeza dengan kilang-kilang biasa. Dia kadar denda untuk ketidakpatuhan ada RM500 untuk sekali dikesan ataupun per detection. Kemudian lesen kilang memproses kayu garu tidak boleh dipindah milik. Kemudian sebarang penambahan ataupun perubahan layout di kilang ataupun penambahan jentera-jentera di kilang, peralatan dan sebagainya perlu mendapat kelulusan Jabatan Pertanahan Negeri Sabah. Jadi ada denda yang dikenakan di sini sekiranya ketidakpatuhan berlaku lah. Oke, next. Dari mana sumber penanam sumber kayu garu? Oke, sumber kayu garu untuk yang legal, yang sah ataupun yang dianggap sah untuk aktiviti garu di Sabah untuk ditanam dan juga untuk
pembekalan benih-benih ataupun anak pokok garu. Jadi sumber yang sah adalah daripada tanah begeran. Oke, daripada sama ada kayu yang ditanam ataupun pokok garu yang ditanam ataupun pokok garu yang tumbuh semula jadi di atas tanah begeran. Oke. Ini wild garu. Oke, tidak ada pengeluaran yang dibenarkan daripada hutan simpan ataupun tanah kerajaan. Prasyarat pengeluaran. Oke. Oke, kita mau kepada carta aliran nih. Carta aliran nih dia straightforward. Pemohon mengantar permohonan ke Jabatan Pertahanan. Jabatan Pertahanan di peringkat lapangan akan membuat pemeriksaan lapangan dan membuat rekomendasi kepada Ibu Pejabat Jabatan Pertahanan Sabah. Jadi semua untuk pengeluaran lesen PUM Tubi ini hanya Ketua Konservator Hutan yang akan memberi kelulusan lah untuk setiap permohonan. Jadi setelah semua kelulusan telah diberi, pihak lapangan akan mengeluarkan removal pass lah untuk menggerakkan produk kayu garu tersebut. Oke, next. Oke, kita beralih kepada pengimportan dan syarat-syarat kelulusan ekspor import. Ini untuk bagi senario di negeri Sabah, kita mempunyai 3 kategori ekspor, yaitu pengeksportan keluar negara Malaysia dari Sabah. Yang kedua adalah re-ekspor keluar dari negeri Sabah melalui Sabah. Maksudnya melalui Sabah, re-ekspor. Yang ketiga, ekspor keluar dari negeri Sabah ke negeri-negeri lain di Malaysia. Itu ada 3 ekspor lah yang digunakan pakai di negeri Sabah. Okay, next. Oke, bagi ekspor yang dilakukan keluar dari negeri Sabah ke negeri-negeri lain di Malaysia ataupun ke wilayah lain di Malaysia, ini antara checklist yang perlu diketahui lah. Jadi pemohon akan membuat permohonan ke pejabat pertahanan daerah yang berdekatan. Kemudian harus memastikan sumbernya adalah sah. Kemudian mempunyai ataupun telah didaftarkan sebagai penanam dan telah menjelaskan royalti sekiranya berlaku pemindahan lah. Ini bagi kayu produk kayu garu. Oke, next. Oke. Kilang memproses garu mesti berlesen dengan Jabatan Pertahanan. Di sini tiada keperluan kota untuk ekspor sekiranya kayu ditanam dan tiada keperluan borang permit sitis untuk ekspor ke wilayah-wilayah Malaysia lah. Oke. Semua valid dokumen sijil pendaftaran sebagai pengekspor dan juga pendaftaran sebagai penanam dan pembekal semua valid. Kemudian seperti biasa menggunakan pakai borang ikrar custom K3. Ini keperluan dokumentasi pihak Jabatan Custom. Oke, seterusnya. Kelulusan ekspor, pengeluaran lesen ekspor tertakluk kepada pemeriksaan fizikal. Of course lah kita akan buat pemeriksaan fizikal ataupun pemeriksaan di lapangan. Kemudian ini lesen ekspor melalui sistem SELC atau sistem export license ini dari segi pentadbiran yang dibuat oleh Jabatan Pertahanan lah. Ini dari segi pentadbiran saja. Oke. Ini ekspor garu yang diekspor ke luar Malaysia dari Sabah. Dia punya approach, dia punya step lebih kurang sama juga. Permohonan daripada peringkat lapangan, kemudian dokumentasi semua sah, royalti telah dibayar, kemudian semua mempunyai pas memindah ataupun removal pass,
Next. Lebih kurang sama juga dokumentasi dia, cuma mungkin penggunaan borang custom tadi lah. Oke. Oke, yang seterusnya kita ekspor semula produk yang diimport dari luar Sabah ataupun melalui Sabah. Yang ini permohonan dikemukakan ke pejabat perhutanan daerah yang di mana produk akan diekspor. Oke, sekiranya permohonan sekiranya produk Garuh tadi diekspor semula melalui pelabuhan Kota Kinabalu, maka pemohon perlu merujuk kepada pegawai perhutanan daerah Kota Kinabalu, di mana sijil ekspor semula akan dikeluarkan. Oke, permit ekspor setis. Ini penggunaan borang-borang tertentu lah. Oke. Pengeksporan produk kayu Garuh yang tumbuh liar ataupun Sabah untuk ekspor keluar Sabah ini tidak dibenarkan. Oke, tidak dibenarkan untuk ekspor sebarang jenis produk Garuh yang walaupun dia tumbuh liar ataupun berada di dalam hutan asli ataupun hutan simpan, yang ini tidak dibenarkan. Oke. Dua kategori import, kita import dari luar negara Malaysia ke Sabah lah. Kemudian import dari luar Sabah dari negeri lain. Jadi maknanya terms kita punya terms sebarang keluar masuk dari pintu masuk negeri Sabah kita anggap sama ada ekspor ataupun import. Oke, next. Pengimportan produk Garuh dari luar Sabah. Oke, khususnya dari Semenanjung, Labuan, Sarawak dan lain-lain wilayah di Malaysia lah. Ini dia punya prosedur macam ni lah. Melalui pegawai perhutanan daerah di mana produk diimport ataupun pintu masuk yang digunakan pakai oleh pemohon lah untuk menjalankan aktiviti import tadi. Kemudian pengekspor mempunyai sijil pendaftaran sebagai pengimport yang masih sah. Ini semua dokumentasi semua masih valid. Kemudian penggunaan borang custom yang betul. Next. Dan juga keperluan untuk pengangkutan melalui jalan udara ataupun laluan udara, ada keperluan dokumen Bill disertakanlah. Tiada keperluan borang permohonan permit import setis. Ini dalam Malaysia. Oke, ini untuk pentadbiran Jabatan Pertahanan. Ini keperluan removal pass. Oke, next. Pengimportan produk kayu Garuh dari luar Malaysia ke Sabah. Ini dari luar Malaysia. Dia punya aliran dia lebih kurang sama, cara aliran dia. Oke. Dokumentasi bill semua tu. Oke, seterusnya kita beralih kepada pengecualian permit ekspor. Ada pengecualian yang digunakan pakai ini di bawah Akta 686, di bawah Convention CITES. Semua wilayah pun menggunakan pakai perkataan ini, terms ni lah, statement ni. Oke, next. Ini pengecualian dia. Oke, yang ni. Slide sebelum tadi. Slide sebelum lagi. Yang apa nih? Lepas nih. Oke, yang ni. Jaminan ekspor yang telah dikeluarkan permit CITES. Adakah jaminan berlaku? Sebenarnya walaupun permit CITES telah dikeluarkan, sama ada ekspor ataupun sebarang permit CITES telah dikeluarkan, tidak ada jaminan untuk ianya dapat berlaku
aktiviti yang seterusnya ataupun pergerakan yang seterusnya, memandangkan Nyonya tertaluk kepada persetujuan MSITIS di negara lain ataupun di negara pembeli. Okey. Okay, next. Jika itu berlaku, maka ini pembatalan kepada permit CITES. Okey. Okey, next. Okey, yang ini adalah contoh ataupun sampel permit CITES yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertahanan. Kita telah selesai mencetak permit ni, dan kita sekarang telah bersedia untuk mengeluarkan permit CITES ni bergantung kepada permohonan yang kita terima lah. Okay, next. Okey, ini gambar-gambar berkaitan. Okey, gambar-gambar berkaitan apa ni? Ini tapak sembahyang bagi anak pokok Gaharu. Ini gambar-gambar yang kita kutip daripada sisi-sisi seminar-seminar Gaharu peringkat negeri Sabah yang telah kami lakukan tahun lepas dan juga tahun 2000 dan tahun-tahun sebelumnya lah. Ini antara contoh-contoh ataupun sampel-sampel produk Gaharu yang dihasilkan. Ini taklimat berkaitan dengan SOP, berkaitan dengan aktiviti Gaharu lah, prosedur-prosedur. Ini termasuk prosedur penanaman, pengeluaran, ekspor. Yang tadi itu di Tawau yang ini disanakan. Okey. Okey, jadi perancangan kita memang kita akan teruskan siri seminar-seminar untuk awareness bagi Gaharu di masa-masa akan datang lah. Tapi sekarang agak terganggu disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi kita harap sebaik keadaan semakin pulih, semua aktiviti-aktiviti ataupun program bina upaya ataupun capacity building dan juga awareness ni akan dapat diteruskan lah. Sebab kami masih baru dalam penguatkuasaan Akta 686 di Sabah. Banyak yang kami perlu kejar ataupun untuk belajar. Jadi memang ada keperluan kami untuk terus mendapat untuk meneruskan semua aktiviti-aktiviti perkongsian maklumat kepada pengusaha-pengusaha Gaharu di Sabah. Jadi mungkin ada pengusaha-pengusaha yang kekurangan maklumat dan masih belum tahu MSIT sebagai kayu di Sabah telah beralih kepada Jabatan Pertahanan. Jadi peluang ini rasanya boleh membantu kepada semua peserta untuk mengetahui bahawa MSIT bagi Gaharu di Sabah kini telah dikendalikan oleh Jabatan Pertahanan Negeri Sabah, dan semua permohonan penanaman, pendaftaran sebagai penanam di kalangan penanam-penanam di Sabah diharap dapat dikemukakan ke Jabatan Pertahanan Negeri Sabah. Jadi next slide. Ada, habis. Jadi itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Baik. Terima kasih daripada sahabat yang payahnya. Okey, kita ada 1, 3, 4 soalan yang akan saya ajukan untuk dijawab oleh Encik Hassan, insya-Allah. Baik, soalan yang pertama, apakah perancangan Jabatan Hutan Sabah untuk membantu pekebun kecil Gaharu di Sabah yang kebanyakannya masih lagi memegang status? Okey, untuk soalan ni sedikit memberi penekanan kepada status tanah ataupun yang dimiliki oleh penanam-penanam kayu Gaharu. Kita akui isu ini agak sensitif, yang melibatkan
keseluruhan melibatkan agensi lain dan juga sebagainya lah. Jadi tapi bagi pihak Jabatan Perhutanan, selagi mana pemohon dapat menunjukkan bukti pemilikan bagi tanah yang diusahakan untuk tanaman garu, sama ada statusnya LE, tapi mungkin status LE yang valid ataupun yang mempunyai rekomendasi yang jelas dari pihak jabatan lain yang menjadi authority. Pihak kami sebenarnya tidak begitu kita sebenarnya, maksud saya, kita memberi kelonggaran lah, kita tidak begitu ketat untuk soal pemilikan ataupun status tanah tadi. Jadi selagi mana pemohon dapat menunjukkan status tanah dia bergeran dan sekiranya mempunyai rekomendasi yang jelas ataupun surat pengesahan ataupun sokongan daripada agensi yang berkenaan yang berkaitan dengan pihak berkuasa berkaitan dengan tanah di negeri Sabah. Jadi pihak kami boleh mempertimbangkan untuk mendaftarkan penanam garu tersebut. Okey, baik. Terima kasih. So, apa saja kalau kata ni dapatkan segala butiran, dapatkan segala makluman, terus pergi ke Jabatan Perhutanan Sabah. Baik, okey, untuk soalan seterusnya, berapa sebenarnya penilang gaharu yang ada di negeri Sabah? Silakan. Buat masa ini yang telah berdaftar di negeri Sabah cuma satu saja yang berdaftar sekarang ni di daerah Tawau. Di daerah Tawau, dan operasinya dia sangat merangsang lah, dia operasinya sangat merangsang penanam garu khususnya di sekitar Tawau sendiri. Kebanyakan penanam di daerah Tawau menghantar produk-produk kayu garu mereka ke kilang tersebut untuk diproses ataupun untuk dijual. Jadi ada aktiviti jual beli berlaku walaupun masih di peringkat kecil lah di Sabah sekarang ini. Jadi statusnya di Sabah pada ketika ini kita mempunyai 1 buah kilang memproses kayu garu. Okey. Okey, baik, terima kasih untuk jawapan dan kita ada satu soalan yang terakhir. Soalannya adalah kalau pengusaha kena beli ataupun jabatan untuk garu-garu di negeri Sabah. Silakan. Saya tidak berapa jelas, Tuan. Kita punya line terputus-putus. Okey, baik. Okey, soalan dia saya ulang balik. Okey, untuk kata pengusaha gaharu di negeri Sabah, adakah mereka perlu mencari pembeli sendiri ataupun Jabatan Perhutanan Sabah dah ada ready buyer yang akan membeli garu-garu daripada pengusaha kita? Silakan. Okey, dari sudut pemasaran ataupun marketing garu ataupun produk-produk garu Sabah, pada ketika ini ianya di atas inisiatif pihak pengusaha sendirilah untuk mencari rakan niaga yang sahih lah untuk di Sabah. Jabatan Perhutanan hanya pada ketika ini kita hanya melaksanakan keperluan mewajibkan pendaftaran penanam, kemudian untuk keperluan mewajibkan permohonan permit yang tertentu lah untuk pemindahan sebarang produk kayu, sama ada
ke kilang ataupun untuk tujuan ekspor dan sebagainya. Jadi untuk soal pemasaran ianya masih adalah di atas inisiatif pengusaha-pengusaha sendiri. Satu saja sebab kita nak ambil refer balik dengan yang pertama, yang soalan kedua tadi yang Cik Hasan dah jawab tadi. Okey, soalannya adalah boleh tak Cik Hasan kongsikan alamat kilang yang di Tawau tu? Silakan. Okey. Alamat kilang saya tak ada filenya di hadapan saya sekarang, file syarikat saya tak ada. Tapi saya boleh jelaskan bahawa nama syarikat ni adalah MTIB Global Tech. Jadi kalau mungkin rakan-rakan dari MTIB ataupun kenalan-kenalan dari MTIB atau Najib Mapar dan sebagainya, ataupun Encik Zamak sendiri mengetahui kilang yang berada di Tawau ni salah seorang pemain utama dia yang menggerakkan pembangunan kilang ini adalah bekas kaki tangan MTIB sendirilah. Encik Zakaria nama dia. Saya rasa pegawai MTIB mengetahui Encik Zakaria. Jadi nama kilang itu adalah MTIB Global Tech. MTIB Global Tech. Jadi itu saya. Okey, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Hasan Baharun di atas beliau merupakan Timbalan Ketua Bahagian Industri dan juga Perdagangan Hutan Jabatan Perhutanan Negeri Sabah, dan beliau telah pun berkongsi dengan kita berkaitan dengan polisi dan juga perundangan berkaitan dengan panduan pendaftaran penanaman dan juga prosedur perdagangan produk kayu gaharu di negeri Sabah. Dan tadi ada tanya kalau masih lagi berstatus LA dan sebagainya, bagaimana, apa tindakan seterusnya, telah pun dimaklumkan. Datang saja ke Jabatan Perhutanan Negeri Sabah dan mereka akan membantu segala proses berkaitan supaya dapat kita semuanya berurus niaga dalam keadaan yang sah. Baik, alright, kita nak bersama dalam segmen yang seterusnya, slot yang seterusnya itu slot yang kelima. Kalau tadi kita mendengarkan berkaitan dengan kisah ataupun penanaman gaharu di negeri Sabah, dan kini kita nak bersama dengan Encik Muhammad Tarmin Ismail, iaitu beliau merupakan Timbalan Pengarah Pelesenan dan Inspektorat MTIB. Beliau akan berkongsi berkaitan polisi dan Akta Perdagangan Antarabangsa CITES, iaitu Akta 686. Jom kita terus saja bersama dengan beliau untuk kita mendengarkan kupasan dalam segmen ataupun slot yang kelima. Dipersilakan Encik Muhammad Tarmin Ismail. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua presenter dan juga peserta-peserta webinar Potensi Industri Gaharu 2021. Okey, pada kali ini Hulu Setia telah memberikan tajuk kepada saya, iaitu Polisi dan Akta Perdagangan Antarabangsa CITES Intesa 686 lah. Jadi mungkin Hulu Setia boleh teruskan dengan slide. Next. Skop pembentangan saya pada pagi ini lebih kepada pengenalan berkenaan dengan CITES itu sendiri, Akta 86, dan juga MTIB sebagai MA, Management Authority, iaitu pihak perusahaan berkuasa perusahaan untuk Akta 86, spesifik terjadual, permohonan permit CITES dan juga pendaftaran KARAS, dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan di bawah akta ini, dan juga sedikit maklumatlah berkenaan dengan kuota tahunan KARAS, Gaharu dan Ramin. Di bawah MTIB sekarang ni terdapat 3 spesies yang di bawah kita kawal, iaitu kayu dan keluaran kayu Ramin, Gaharu, KARAS, Acularia dan juga Podocarpus. Okay, next. Ini yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, ataupun Konvensi Perdagangan Antarabangsa Malaysia Perancang Flora dan Fauna Liar. Jadi sebelum kita teruskan dengan fungsi MTIB, kita teruskan dengan pengenalan CITES terlebih dahulu.
Okay, next terus dia. Okay, di CITES ni, dia ada UNEP, iaitu United Nations Environment Program. Di bawah dia ada CITES Secretariat dan juga COP lah. Lebih dikenali sebagai COP, Conference of Parties. Di bawah COP terdapat Standing Committee dan terbagi pada dua, iaitu Plan Committee dan juga Animal Committee. Jadi MTIB selaku MA di bawah Plan Committee. Okay, next. Okay, di Malaysia, Malaysia telah mula terlibat dengan CITES bermula pada Oktober 1977 lah, dan keahlian dia telah meningkat daripada 175 kepada 183 negara. Ia merangkumi lebih kurang 30,000 spesies haiwan dan tumbuhan hidup yang dikeringkan lah. Next. Okay, Akta Perdagangan Antarabangsa ni yang saya terangkan tadi. Next, terus dia. Okay. Sebelum itu di bawah Intesa 2008 terbahagi kepada 3, iaitu Management Authorities, Scientific Authorities dan juga Enforcement Focal Points lah. Management Authorities ni tertakluk kepada bidang kuasa agensi-agensi dan tiap lah. Selain pada KEXA, kita ada Perhiditan, kita ada JBSM, perikanan, pertanian dan sebagainya, dan MTIB salah satu daripada MA. Manakala bagi Scientific Authorities ataupun dikenali sebagai SA, mungkin ada yang tidak kurang jelas kena SA. SA adalah Scientific Authorities yang kita kenali dan amat dikenali di Malaysia ni, iaitu FRIM lah, Forest Research Institute Malaysia, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Jabatan Perikanan dan juga Sarawak Forestry Wildlife ni lah, dan juga Perhiditan lah. Untuk Enforcement Focal Points ni tak ada dalam slide, saya just maklumkan. Ini untuk penguatkuasaan ya. Selain daripada KEXA, kita juga ada Interpol Malaysia. Interpol Malaysia yang beribu pejabat di Bukit Aman, dan juga Royal Malaysia Custom, Jabatan Custom Diraja Malaysia. Okey. Balik pada slide tadi urus ya. Okey. Akta telah diwatakan pada 14 Februari 2008 dan dia kuatkuasakan pada 28 Disember 2009 dan dilaksanakan sepenuhnya di Semenanjung Malaysia dan juga Persekutuan pada 1 Julai 2010. Ia melibatkan 7 agensi di Sabah, di Semenanjung Malaysia, Peringkat Persekutuan dan Sabah dan Sarawak. Okay, next. Next terus dia. Okay. Selain pada itu, undang-undang lain yang boleh dikuatkuasakan dengan Intesa 2008 iaitu Akta Pertahanan Negara sebagaimana sahabat daripada Jabatan Pertahanan beritahu tadi. Akta Lembaga Persusunan Kayu Malaysia, Akta 105, Akta Kuantin pada Akta Kuantin 1976, Akta Kastam, Jabatan Kastam Raja Malaysia, Akta Perkhidmatan Kuantin dan Pemeriksaan 2011 dan juga Akta Zon Bebas. Pematuhan Akta 686 tidak mengucurkan satu pun daripada akta-akta yang saya senaraikan di atas itulah. Okay, next. Okay, ini mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya pegawai penguasa CITES ni bagi spesies kayu lah terutamanya. Selain daripada MTIB, pegawai berkuasa MTIB yang berperanan sebagai penguasa kat atas Akta 86, pegawai polis juga boleh merupakan pegawai penguasa, iaitu pegawai polis yang tidak kurang daripada pangkat inspektor, maknanya pangkat inspektor dan ke atas, dan juga pegawai kastam dilantik di bawah Akta Kastam. Jadi ketiga-tiga pegawai kuasa ini boleh memainkan peranan di bawah Intesa 2008. Okey. Next. Okey, fungsi dan peranan MTIB tadi berkenaan dengan CITES secara umum, dan kita masuk kepada peranan MTIB selaku Management Authority MA untuk spesies kayu terjadwal ni. Okey, kalau kita tengok pada akta ini Lembaga Persusunan Malaysia, spesies yang di bawah bidang kuasa MTIB adalah kayu. Dan Semenanjung Malaysia, wilayah Persekutuan Labuan dan wilayah Persekutuan Perjayaan dan lain-lain lah. Dan di sini masih lagi tidak ditukarkan Sabah. Sabah telah dilantik sebagai MA pada November 2019. Tahniah kepada Sabah selaku MA dan sahabat saya tadi yang telah mematangkan slide daripada Jabatan Pertahanan Sabah. Jadi di akta ini dia masih belum ditukarkan lah. Dan Sabah dia menjadi MA bagi negeri Sabah. Okay, next. Okay, antara fungsi MTIB sebagai MA yang menumbuhkan pusat penyelamat ni untuk kita buat simpanan barang-barang yang pasan tu, dan juga kita perlu memaklumkan sebarang kesalahan perdagangan di bawah Akta 686 kepada pihak SA
yang saya maklumkan lebih awal tadi, scientific authorities. Okey, dan juga kita juga memerlukan permit dan sijil saitis. Ini bawah bidang kuasa MTAB, permit dan sijil saitis bagi Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan. MTAB juga akan meminta nasihat scientific authorities dalam melaksanakan kuasa dan fungsi-fungsinya dan juga menyenggarakan rekod perdagangan yang mana terlibat dalam spesies yang kita senaraikan lah. Okey, next. Jadi jadual ketiga ni iaitu F, spesies kayu, melibatkan 33 spesies kayu. Jadi berkenaan dengan topik kita bincangkan pada hari ini iaitu Appendix 2, 24 spesies lah. Next. Okey, Appendix 1 lebih kepada yang keputusan serius Walaupun Gaharu dia bawa Appendix 2, saya just terangkan juga berkenaan dengan Appendix 1. Perdagangan komersial yang mengalami tumbuhan yang mengalami keputusan serius adalah ditegah sepenuhnya. Hanya SA boleh membenarkan penghantaran penerimaan untuk jurang kaji selidik sahaja. Jadi tidak boleh untuk tujuan komersial lah. Jadi di bawah Appendix 1 ada 530 spesies fauna dan 3,000 spesies flora. Next. Ini Appendix 2. Ini yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Appendix 2 ni spesies yang tidak semestinya diancam. Kepupusan terbit perdagangannya dikawal. Ini yang kita buat untuk Gaharu ataupun Karas ni. Jadi perdagangan antarabangsa melibatkan kayu karas dan gaharu ini dibenarkan tetapi dikawal dengan menggunakan permit ekspor, import setis dan ekspor semula. Jadi kita juga perlu menjalankan satu kajian non-detriment findings untuk kawalan kuota tahunan. Untuk kayu-kayu ramin dan gaharu kita ada kuota tahunan Masing-masing saya akan explain dalam slide yang seterusnya. Dan di bawah Appendix 2 ada terdapat 4,400 spesies fauna dan 28,000 spesies flora yang terjadual. Okay, next. Okay, ni Appendix 3 ni spesies dipon oleh negara-negara ahli sains lah dan kepada pihak Commission untuk melindungi daripada pupus. Ini yang belum diancam lah. Jadi perdagangan antarabangsa secara komersial dibenarkan tapi dikawal secara tadbiran sijil dan dokumen khusus oleh negara-negara terbabit lah. Di bawah ini terdapat 240 spesies fauna dan 40 spesies flora yang disenaraikan. Okey, next, terus dia. Okey, ini senarai spesies terjadual ketiga spesies kayu. Ini antara spesies yang antarabangsa lah. Okey, next, terus dia. Maknanya selain pada kayu karas dan gaharu, red sanders, kayu-kayu yang dimentionkan dalam slide ni juga, dia bawah bidang kuasa jika kita dapati menyalahi undang-undang rosewood, sandalwood. Okay, next. Okay, itu ada red sanders Red sanders ni pun ada kes-kes yang kita tahan di Malaysia yang ditahan oleh pihak MTAB. Okay, next. Cedar. Ini untuk makluman tuan-tuan puan Okay, next. Okay, ni Korean Pine Russian Federation ni, Yellowwood pun ada termasuk sekali African Cherry dan Red Wood. Next. Okay, di sini ada kalau tuan-puan lihat di slide, dimaklumkan di situ stated di situ bahawa Equularia agarwood, Gonistylus ramin. Ini yang kita kawal sekarang ni lah di bawah MTAB. Okay, next. Ini kayu ramin dan juga produk yang kita hasilkan spesies kayu ramin. Seterusnya, Okey, berkenaan dengan kayu ramin di bawah Appendix 2 ni. Kayu ramin ni apa sahaja bahagian terbitannya. Terbitannya ni English derivative lah. Mana hasil daripada pokok tu, sama ada dia biji, spora atau bunga, termasuk polinia lah. Okey, penanaman benih atau tissue culture. Balik pada ramin tu dia. Okey. Tissue culture daripada secara in vitro dalam media puja atau cair lah. Ini tissue culture dan diangkut dalam bekas steril dan juga bunga-bunga tanaman yang biarkan secara buatan. Apa sedangkan ABC ni di bawah ramin adalah dikawal di bawah dan padam. Okay, next. Ini kayu gaharu yang menjadi kegilaan dan minat pengusaha-pengusaha gaharu lah. Dan juga di Malaysia dan negara-negara luar lah. So, kita ni merupakan ekspor kedua terbesar selepas pada Indonesia. Okay, next. Okay, Equularia ni juga di bawah Appendix 2 seperti saya maklumkan tadi.
Sama juga seperti ramin, iaitu semua bahagian dari derivatif atau terbitan daripada pokok ramin itu, biji dan bunga, penanaman benih, buah-buahan, kayu pokok karas dia ada buah tu, daun, serbuk gaharu termasuk serbuk yang dimampatkan dalam apa jua jenis bentuk lah. Tak kira bentuk apa serbuk tu, ataupun produk siap yang dibungkus dan siap untuk perdagangan runcit. Tapi dia dikecualikan lah untuk manik-manik dan ukiran. Manik-manik ukiran tu kita kecualikan daripada ini. Okay, next. Okay, ini untuk cenderahati dan juga kegunaan secara peribadi lah. Jadi biasanya kita kebenarkan untuk tidak takluk di bawah kita ini itu produk gaharu yang tidak melebihi 1 kg. Kegunaan personal dan juga minyak tidak melebihi 24 ml atau bersamaan dengan 2 tolar. Ini untuk kegunaan peribadi dan juga souvenir sahaja. Jadi dia dikecualikan di bawah kawalan setis seperti colok, blended oils, perfume, minyak wangi dan juga exhausted sawdust, hampas daripada serbuk gaharu, dan juga seperti saya maklumkan tadi, manik-manik yang digunakan untuk pakaian lah, serta ubat-ubatan yang terkandung minyak gaharu. Moga jelas ya. Okay, next. Okay, ini yang saya maklumkan tadi berkenaan dengan red sanders yang kita pernah tahan di bawah MTIB, iaitu red sandalwood ni, Pterocarpus centellinus. Ini banyak juga kes yang kita terima daripada pihak custom dan juga daripada pihak MTIB sendirilah yang kita buat penahanan Ini dia bawa masuk daripada negara luar seperti India, yang kita tahan di pelabuhan dan juga di gudang-gudang di sinilah. Dan Siamese rosewood iaitu Albergia cochinensis. Ini juga kita tahan. Jika kita dapat laporan bahawa kakak ini ada terdapat di Malaysia secara haram lah, secara illegal. Okay, next. Okay, ini juga kayu yang kita tahan dalam kes-kes yang kita terima sebelum-sebelum ini. Next. Okay, ini berkenaan dengan bidang kuasa MTIB yang kita akan keluarkan permit CITES. Okey, di MTIB kita akan keluarkan permit ekspor, permit import dan permit ekspor semula. Dan kita akan keluarkan permit sedia CITES lah, seperti mana yang saya letakkan di slide ni. Nanti saya akan buat penerangan berkenaan dengan permit. Okey, next. Okey, ini adalah bayaran fee bagi permit yang dimohon oleh pemohon lah. Jadi permit mengimport RM50, ekspor RM50, pelakon mau ekspor semula RM50. Pelakon mau bawa masuk dari laut sama juga RM50. Dan pendaftaran. Ini ramai dan masih ada lagi di Malaysia yang tidak berdaftar dengan MTIB dan tidak tahu bagaimana mendaftar dengan MTIB lah. Jadi saya akan terangkan dalam slide seterusnya. Jadi RM200 ni pendaftaran untuk 1 tahun. Dan ada juga yang kita kecualikan daripada dikenakan fee. Saya akan terangkan sekejap lagi. Dan juga permit untuk mengeksport mana-mana tumbuhan dibiarkan secara buatan. Ini RM50 dan juga pembaharuan. Pembaharuan pendaftaran ni, renewal ni, bagi syarikat-syarikat ataupun individu yang telah berdaftar dengan MTIB, dia perlu buat pembaharuan setiap tahun. Bukan kata daftar sekali, dia tak perlu dah untuk renew. Dia perlu di-renew. Maknanya renewal hanya di-charge fee sebanyak RM100 saja. Okay, next. Okay. Sebelum tuan-puan memohon permit CITES, pengeksport perlu terlebih dahulu berdaftar dengan MTIB lah, seperti mana saya explain tadi. Berdaftar dengan MTIB dengan bayaran RM200 lah dan renewal 100. Mengisi borang permohonan permit CITES yang dikeluarkan oleh MTIB dan charge yang saya senaraikan tadi lah. Dan packing list invoice perlu disertakan. Dan juga PAS bagi memindahkan hasil hutan dan resipt rasmi bayaran daripada Jabatan Perhutanan Negeri. Jadi dokumen-dokumen ini diperlukan oleh MTIB untuk mengeluarkan permit. Jikalau tuan-puan tak dapat PAS daripada Jabatan Perhutanan, maka MTIB juga tak akan proses permohonan tuan-puan lah. Dan sekali permit ekspor CITES dari negara asal. Jika import lah. Jadi kita perlukan permit ekspor CITES daripada negara asal barang produk kayu yang tuan import untuk masuk ke Malaysia lah, bagi mendapatkan permit import CITES dari MTIB. Okay, next.
Okey, ini permit scientist ya. Yang kita keluarkan daripada MTAB lebih kurang sama dengan permit scientist yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertahanan Sabah yang ditunjukkan dalam slide sahabat saya tadi lah. Okey, next seterusnya. Okey, di permit scientist ni ada terdapat beberapa blok lah yang kita perlu isi. Jadi kebiasaannya untuk blok 5A ni yang kita terima ialah T, iaitu komersial lah. Kod yang ada di permit scientist. Maafkan saya. Batuk. Okey. T dan juga S untuk saintifik. Ini yang biasalah. Iaitu personal dan juga saintifik. Sekejap. Dan di kod ini kita akan senaraikan tujuan urus niaga untuk permohonan permit scientist lah. Ini tak apa, bila tuan-puan memohon kepada MTAB, kita akan explain berkenaan dengan pengisian-pengisian untuk permohonan permit scientist. Okey, next seterusnya. Okey. Untuk blok 10 ya. Blok 10 di permit scientist yang kita isi untuk tuan-puan ialah Appendix 1 plus artificially propagated for commercial purpose. Ini bawah MTAB. Ini yang melibatkan gaharu dan karas yang permohonan di bawah tuan-puan dan puan lah. Tetapi kebiasaannya dia permit scientist kita akan letakkan valid for one consignment only lah. Mana untuk satu pehantaran saja permohonan tuan-puan kayu-kayu yang berkenaan. Okey, next seterusnya. Ini juga tertakluk dalam scientist dulu tadi. Okey, next. Okey. Berkenaan dengan pendaftaran Perdana Karas. Seksyen 16/1/C dan Seksyen 54. Jadi ia bermula pada 1 Julai 2010 dan dikuatkuasakan di sepanjang Malaysia. Pada masa ini termasuk Sabah dan sekarang Sabah dah menjadi MA, kita dah keluarkan Sabah. Kita hanya tertakluk di sepanjang Malaysia dan juga di wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Labuan. Okey, next. Okey, setiap Perdana Karas yang berdaftar dengan MTAB akan diberikan sijil perakuan sebagai Perdana Karas yang ditandatangani oleh Ketua Pengarah MTAB, iaitu Ketua Pengarah yang diberikan kuasa. Hanya Ketua Pengarah saja yang boleh menandatangani sijil pendaftaran karas. Semua permohonan yang kita terima berkenaan dengan Perdana Karas, kita akan hantar pegawai MTAB untuk menjalankan audit terlebih dahulu ke ladang-ladang tuan-tuan dan puan-puan. Kerana syarikat lah. Bagi memastikan borang yang tuan-puan isi untuk permohonan itu menepati dari segi jumlah pokok dan juga hektarage. Kerana dalam akta ini kita ada pengecualian bagi penanaman yang kurang daripada 2,000 pokok dan juga penanaman kurang daripada 2 hektar. Saya akan explain sekejap lagi lah. Jadi adalah penting untuk pihak MTAB memastikan bahawa tumbuhan tanaman tuan-tuan dan puan-puan menepati apa yang tuan-tuan dan puan-puan declarekan lah dalam permohonan pendaftaran. Okay, next. Okay, ini yang saya nak explain. Ramai yang agak keliru. Bagi permohonan yang mempunyai dirian pokok bersamaan atau kurang daripada 2,000 batang pokok atau keluasan kawasan tanaman kurang daripada 2 hektar. Ini dikecualikan ya. Dikecualikan daripada bayaran fee RM200. Salah satu daripada ini akan dikecualikan lah. Ini tertakluk di bawah Akta Perdagangan Antarabangsa Spesies ini. Di bawah Perintah Perdagangan Antarabangsa Spesies Terancam pengecualian fee pendaftaran tahun 2014. Okey. Jadi untuk dua kes ini kita memang kecualikan daripada pembayaran fee RM200 sehingga ia bersedia untuk dikomersialkan ataupun dieksport. Bermakna walaupun tanaman tuan-tuan dan puan kurang pada 1,000 batang pokok dan kurang daripada 2 hektar,
tetapi tuan-puan nak komersialkan tanaman tuan-puan tu, nak potong, nak jual, nak ekspor, maka kita akan kenakan fee pada masa berkenaan. Tapi pada peringkat awal, masa pendaftaran, jikalau tuan-puan masih belum mempunyai mana kurang daripada 2,000 tuan pokok, kurang daripada 2 hektar, atau samaan 2 hektar tu, kita kecualikan daripada pembayaran fee. Nanti jika ada pertanyaan nanti, saya akan explain lah dalam sesi Q&A nanti. Okay, next. Okay, lepas pada pengenalan dan juga berkenaan dengan permit-permit, ini di antara kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukanlah berkenaan dengan Intesa 2008, Akta 86. Jadi di antara kesalahan yang pernah dilakukan itu di bawah Seksyen 10, import dan ekspor spesies terjadual tanpa permit pihak berkuasa-pengurusan. Inilah yang dikatakan permohonan untuk ekspor dan import perlu diperolehi daripada pihak berkuasa pengurusan, iaitu MTIB lah, untuk kayu. Dan juga di bawah Seksyen 11, mengekspor semula atau membawa masuk daripada mana-mana daripada laut, mana-mana spesies terjadual tanpa perakuan daripada MTIB. Ini antara kesalahan. Jelas di situ. Import, ekspor tanpa permit dan juga membawa masuk ekspor semula ni tanpa perakuan daripada MTIB adalah satu kesalahan di bawah Akta 86. Okay, next. Selain daripada itu, antara kesalahan dia, memiliki, mengawal, mana menjual, tawaran untuk menjual, pendedahan untuk jualan, periklanan untuk jualan atau pameran kedai awam. Mana-mana spesies terjadual yang telah diimport atau dibawa masuk dari laut tanpa permit atau perakuan yang melanggar Seksyen 10 dan 11 yang saya maklumkan lebih awal tadi. Ini pun kira salah. Memiliki munazalah tanpa permit, mengawal, menjual, menawar, mengiklan apa-apa produk di bawah akta ini yang melanggar Seksyen 10 dan 11 Akta 86 adalah satu kesalahan. Okay, next seterusnya. Di bawah Seksyen 13-1-A, spesies terjadual dalam persigahan tidak disertai dengan permit ekspor atau ekspor semula, lesen atau perakuan atau kebenaran bertulis yang sah mengikut CITES yang dikeluarkan pihak berkuasa berbawa dengan ekspor atau ekspor semula spesies terjadual mengikut pada mana yang berkenaan. Ini juga satu kesalahan, mana tidak disertai dengan dokumen. Jadi untuk ekspor atau ekspor semula, dia perlu ada dokumen daripada negara pengeksport. Jika tak ada, ialah satu kesalahan di bawah Seksyen 13-1-A. Okay, next. Untuk 13-1-1-B, iaitu tiada permit import, lesen, perakuan atau kebenaran bertulis yang sah. Ini pun sama dengan tadi, iaitu tidak mempunyai permit daripada pihak berkuasa daripada negara atau destinasi jika dikehendaki oleh negara pengimport atau destinasi terakhir spesies terjadual. Okay. Ini kalau MTIB, ataupun import kayu daripada luar, masuk ke MTIB, kita demand untuk memperolehi daripada permit daripada negara asal. Jadi ini perlu dimaklumkanlah, perlu ditunjukkan kepada MTIB untuk proses kelulusan. Okay, next. Okey, di bawah Seksyen 14-1. Ini tumbuhan dibiarkan secara perbuatan lah. Di bawah spesies terjadual akta ini bagi masuk perdagangan komersial tanpa didaftarkan dengan pihak berkuasa pengurusan. Ini adalah keperluan pendaftaran. Jadi walaupun ada yang tanam 10 pokok, 15 pokok ataupun hanya tanam di kawasan tanah persendirian, di ladang kecil-kecil, kebun kecil, tetap perlu berdaftar dengan MTIB. Jadi kita risaukan nanti apabila tuan-tuan nak jual ataupun nak komersialkan kayu itu akan jadi masalah nantilah. Okey. Tetapi untuk mengeluarkan kayu perlu berurusan dengan Jabatan Perhutanan Negeri masing-masing lah untuk pas lesen pemindah. Di bawah Seksyen 14-2, memiliki, mengawal jualan, tawaran jualan ataupun pendedahan jualan dan periklanan kepada awam mana-mana spesies terjadual yang telah dihasilkan tanpa pendaftaran. Ini pun tak boleh. Maknanya kalau tuan-puan tidak berdaftar, syarikat tuan-puan tak berdaftar dengan MTIB, tak boleh juga untuk buat periklanan, pameran kepada awam dan juga untuk jualan. Perlu berdaftar dengan MTIB. Walaupun pokok tuan-puan ataupun keluasan tanah tuan-puan kurang daripada
2,000 pokok dan kurang daripada 2 hektar perlu berdaftar dengan MTIB untuk mengelakkan tindakan diambil. Okay, next. Di bawah Seksyen 15/2 iaitu ingkar perintah pihak berkuasa pengurusan untuk menjenamakan, melabelkan atau menandakan spesies terjadual. Ini pun satu kesalahan. Dia kena dia kena letak brand, menjenamakan, melabelkan produk-produk tumpuan tu. Okey? Melabelkan kerana ia tertakluk di bawah Akta 686. Apa yang tertakluk di bawah spesies terjadual 686 perlu dilabelkan. Dan seterusnya di bawah Seksyen 15/4 tanpa kelulusan pihak berkuasa pengurusan, iaitu dengan cara mengubah, memasukkan, mencacatkan, memusnahkan, memadamkan, mengalihkan atau dengan apa cara mengganggu jenama label atau tanda yang diarahkan oleh pihak berkuasa pengurusan kepada pengguna, pengimport, pengeksport atau pensusun semula di bawah subsection 15/1. Kita balik pada 15/1 tadi. Dibuat oleh pihak berkuasa pengurusan. Dia berkait tuan-tuan. 15/4 berkait balik pada 15/1 yang saya maklumkan lebih awal tadi. Okay, next. Okay, Seksyen 16, 17 ini dan 18 ya. Pelanggaran syarat permit, maknanya apa yang permohonan tumpuan pada permit tadi. Tumpuan salah declare ataupun letakkan deklarasi yang salah pada permit dan gagal tanpa alasan munasabah menyerahkan balik permit. Bila berlaku kesalahan, tuan-puan perlu menyerahkan balik permit. Jadi jika diarahkan untuk menyerahkan balik permit dan tuan-puan gagal tanpa alasan munasabah, maka MTIB boleh mengambil tindakan terhadap tuan-puan lah. Dan kita boleh membatalkan pendaftaran tuan-puan dengan serta-merta. Di bawah Seksyen 18/1, gagal menyimpan dan menyegarakan rekod mengenai stok dan transaksi spesies terjadual. Okey, ini di bawah syarikat dan juga individu yang mempunyai stok. Jadi rekod perlu dibuat oleh syarikat dan juga individu yang menyimpan stok-stok produk di bawah spesies terjadual Akta 86. Perlu ada rekod. Untuk memudahkan kuasa kami dan juga kuasa yang berkaitan memeriksa tentang simpanan-simpanan yang berkaitan dengan produk ataupun spesies terjadual di bawah Akta ini. Perlu ada simpanan rekod di syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Okay, next. Okay. Untuk Karas dan Garu, kita ada kurang jelas Rusti agak blur kita punya ni. Untuk kuota ekspor tahunan kita ada kuota diberikan kepada ekspor. Permohonan ekspor oleh pengekspor ya. Jadi untuk Karas dan Garu kita berikan kuota buat masa ini, kita berikan lebih kurang 150,000 kilogram kuota tahunan kepada pengekspor. Dan kita tengok juga prestasi ekspor. Kalau kita tengok kat situ daripada 2005, okay, next terus dia. Okay, sehingga ke 2020 jadi ada ups and down kat situ. And then sejak kebelakangan ini ekspor Garu agak menurun. Dan nampak agak terjejas berikutan dengan pandemik COVID-19, iaitu pada 2020 hanya 99.77.2 kilogram saja yang diekspor kilogram walaupun kuota yang kita berikan lebih kurang 150,000 kg setahun. Agak menurun bermula daripada 2018, 2019 dan 2020 lah. Okey, next terus dia. Okey, seperti mana saya maklumkan daripada awal taklimat saya tadi, selain pada kayu, karas dan produk Garu, kita juga mengeluarkan kuota ekspor, permit ekspor untuk Ramin. Okey, untuk Ramin pada peringkat awalnya kita ada berikan lebih kurang 10,000 M3 untuk ekspor. Dan juga pada tahun pada tahun 2020 ia berkurang daripada tahun 2019, iaitu lebih kurang 3,533 2019 kepada 787.69
M3 sahaja untuk kayu Ramin pada tahun 2020. So nilai ekspor Ramin pada 2020 ialah sebanyak RM 3,97,150 dan juga nilai ekspor garu 2020 sebanyak RM 1.847 juta. Jadi ini nilai ekspor garu dan Ramin lah yang kita dapat untuk 2020. Selain daripada itu ya tuan-tuan, saya ingin maklumkan juga di sini berkenaan dengan pendaftaran tadi. Okey, dalam pendaftaran setakat ini hanya terdapat lebih kurang 210 syarikat atau individu yang mendaftar dengan MTAB. Dan kita telah menerima banyak lagi permohonan untuk pendaftaran KARAS. Dan sekarang ini pun pegawai MTAB masih menjalankan auditan KARAS lah. Kita agak terhad berkenaan dengan berikutan dengan pandemik COVID lah. Jadi lebih kurang 2,464 hektar penanaman KARAS yang telah berdaftar dengan MTAB. Setakat inilah melibatkan 3.5 juta pokok termasuk anak benih. Ini yang dalam rekod kita yang kita telah keluarkan sijil pendaftaran. Jadi kita amat mengalu-alukan dan menggesa kepada semua penanam-penanam KARAS yang sekarang untuk berdaftar dengan MTAB untuk mengelakkan masalah di masa-masa akan datang. Jadi di MTAB juga kita ada 3 bahagian yang boleh membantu tuan-tuan dan puan berkenaan dengan KARAS, iaitu bahagian perdagangan hutan, iaitu unit hasil bukan kayu, dan juga bahagian pembangunan industri yang boleh membantu dari segi khidmat nasihat teknikal kepada pengusaha-pengusaha KARAS, dan juga bahagian pelisinan dan inspektorat berkenaan dengan permohonan permit, pendaftaran, ekspor dan ekspor. Jadi 3 bahagian ini boleh membantu pengusaha-pengusaha kayu KARAS dan garu untuk tujuan-tujuan berkenaan lah. Okey, Rustia. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih di atas perhatian semua peserta. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Tarmin Ismail, iaitu Timbalan Pengarah Pelisinan dan juga Inspektorat MTIB. Alhamdulillah hari ini banyak info yang kita dapat pada hari ini, dan pastinya info-info yang diberikan ini adalah sangat-sangat berguna kepada semua peserta-peserta webinar kita. Oleh itu, kepada semua seperti biasa di akhir setiap segmen yang kita lakukan ataupun yang kita dengarkan perkongsian, kita akan ada soalan. Okey, kita ada 4 soalan yang akan kita tanyakan, yang mana datangnya daripada peserta-peserta webinar kita. Yang kita nak tanyakan soalan yang pertama kepada Encik Muhammad Tarmin Ismail, apakah yang terjadi kepada hasil gaharu yang dirampas? Silakan. Itu soalan yang pertama. Okey, ini sebenarnya sahabat saya Encik Zahari boleh terangkan beliau banyak terlibat berkenaan dengan ni. Dan kebiasaannya kalau berkenaan dengan kayu-kayu ataupun rampasan dia bawa Akta 686 Jadi biasanya kita akan rekodkanlah jumlah yang kita rampas tu. Okey, jumlah rampasan yang kita dapat, kita rekodkan bilangan kuantiti berat, kita buat penandaan, kita ambil gambar sebagai bukti untuk kes-kes mahkamah lah. Dan juga kita akan simpan di tempat sesuai sehinggalah kita menghubungi pihak berkuasa enforcement, iaitu KEXA lah. Dan untuk penahanan yang ni lah, selepas pada penahanan kita akan seperti biasalah kita akan buat laporan polis dan menyerahkan hasil rampasan lah kepada. Baik, terima kasih. Itu adalah soalan pertama. Kita ada 4 semua, ada 3 lagi. So soalan yang seterusnya daripada peserta webinar kita, apakah produk akhir gaharu seperti minyak wangi juga akan dikenakan cukai? Silakan. Okey. Dia MTAB hanya mengeluarkan permit untuk import ekspor dan
cukai ini bukan di bawah bidang kuasa MTIB lah. Jadi kita akan kenakan permit saja dan juga bayaran untuk pendaftaran. Cukai ini di bawah bidang kuasa lembaga hasil dalam negeri, dan kita juga ada menerima kunjungan juga daripada pihak lembaga hasil dalam negeri lah berkenaan dengan isu garu dan juga karas. Saya rasa itu menjawab di bawah bidang kuasa LHDN. Rustia. Okay, baik. Okay. Alright. Itu yang kedua. Soalan seterusnya, soalan yang ketiga daripada peserta webinar kita kepada Encik Talmin. Jika kita menyimpan gaharu ataupun terbitan gaharu untuk tujuan penyelidikan, permit perlu dipohon seperti biasa ataupun ada pengecualian? Okey, dalam slide saya tadi kita ada pengecualian untuk penyelidikan. Ke peringkat awal tadi Siap saya refer balik pada permit slide number sekejap Kita ada pengecualian dia bawa akta ini untuk kajian lah. Okey. Jadi tetapi dia perlu melabel dan merekodkanlah dan maklumkan kepada MA jumlah ataupun produk yang disimpan tu kepada kita lah. Dibimbangkan kalau kita dapat aduan dan kita pergi untuk bawa pemeriksaan, takut dikenakan tindakan. Sekurang-kurangnya maklum kepada MA. Okey, baik. So kiranya kalau kata ada penyimpanan, ada sekiranya ada saja produk gaharu itu bersama dengan kita, mana ianya perlu direkodkan, perlu didaftarkan sebaiknya. Baik, kita nak terus kepada soalan yang seterusnya. Kita ada juga penambahan soalan. So, sebab kita punya tajuk bila berkaitan dengan akta, bila berkaitan dengan orang kata benda-benda yang penting ni, ramai sebenarnya yang ingin bertanyakan soalan yang terpacul di fikiran masing-masing. Baik, kita nak tanya soalan seterusnya. Kalau kata boleh atau tidak persatuan berdaftar sebagai pengeksport? Silakan. Okey, buat masa ini kita menerima permohonan daripada individu dan syarikat. Jadi kalau persatuan memohon untuk ekspor, kita lebih galakkan ada persatuan yang menghubungi saya lah berkenaan perkara ini. Saya syorkan lah untuk persatuan menubuhkan sama ada syarikat atau anak syarikat lah yang memohon untuk ekspor dan import ni lah. Jadi sebab persatuan kita susah sebab persatuan mengambil daripada produk-produk daripada ahli-ahli. Jadi asal usul produk itu daripada ahli kita tak tahu. Kita kurang jelas di situ. Dalam persatuan ni biasanya terdapat ramai ahli yang ada dalam ahli persatuan tu. Jadi saya syorkan daripada mohon sebagai di bawah persatuan cuba memohon dengan MTIB untuk permit import ekspor di bawah syarikat ataupun tubuh syarikat lah ataupun koperasi. Itu lebih sesuai lah untuk permohonan bawah ini lah. Okay, tuan. Okey, baik. Kita dah sampai ke soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir kepada Encik Talmin, di mana adakah MTIB membuat pembelian atas jualan kayu gaharu yang telah pun diproses oleh individu? Silakan. Okey, MTIB hanya sebagai pihak berkuasa pengurusan. Jadi kita tak ada membuat pembelian dan tidak buat urusan-urusan komersial lah berkenaan dengan produk kayu ni lah yang ada bawah gaharu. Okey. Adakah itu menjawab soalan ni? MTIB tidak buat pembelian Kita hanya sebagai... Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Encik Talmin Ismail, iaitu Timbalan Pengarah Pelisenan dan juga Inspektorat MTIB yang telah berkongsi dengan kita berkaitan polisi dan juga Akta Perdagangan Antarabangsa, iaitu Akta 686. Alright, untuk segmen kita ataupun slot kita punya webinar kita untuk sesi pagi ini telah pun selesai. Kita ada sambungan webinar kita pada jam 2.30 petang nanti. Oleh itu kepada semua peserta-peserta yang telah menyertai kita seawal jam
jam 8 pagi tadi yang dah masuk awal, mula seminar kita jam 8.45 tadi, boleh terus bersama, boleh terus pasang kita punya Zoom ini, kerana kita akan siarkan video yang menarik yang berkaitan dengan kita punya tajuk pada hari ini, dan kita akan kembali bersama kepada semua untuk kembali berkumpul untuk kita mulakan kembali kita punya webinar kita pada jam 2.15 petang. Oleh itu kepada semua, kita ingin mengajak semua untuk terus bersama, kerana pada petang ini kita akan berbincang tentang lagi 4 tajuk, iaitu kajian inokulasi gaharu, pembentangan inokulasi, pembiayaan keuangan industri gaharu, pengkelasan produk gaharu. Itu antara tajuk-tajuk yang menarik sebenarnya yang akan dikongsikan oleh panel-panel jemputan kita yang akan berada di segmen pada petang nanti. So kepada semua, teruskan bersama. Tak perlu log out, boleh terus bersama sebab kita ada video seperti mana yang saya kongsikan tadi, ada video berkaitan dengan produk gaharu dan sebagainya, promo, iklan, dan juga kita seperti mana ada cover-cover media sebelum ini berkaitan dengan gaharu akan dipertontonkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. So kita akan kembali pada jam 2.15 petang nanti. Itu kepada semua yang bersama di bahagian ataupun di slot di sebelah pagi ini, kepada semua penyampai-penyampai kita, presenter-presenter kita yang bersama juga peserta-peserta yang terus setia mendengarkan webinar kita. Terima kasih banyak. Kita jumpa pada jam 2.15 petang nanti. Assalamualaikum.